kita nak baca sikit surah Ar-Rum ini. Kita nak baca untuk permulaan ini, kita nak baca ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Kita nak baca ayat yang pertama hingga ayat yang kelima surah Ar-Rum. Kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahul mu'minuna binasrillah yansuru man yasha' wa huwal azizur rahim. Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat. Setelah kekalahannya itu, mereka akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman kerana pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dia kehendaki. Dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Baik, untuk yang pertama ini kita nak melihat pada ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Baik, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat ini ia mengandungi apa? Kehebatan Allah. Mengandungi kehebatan Allah. Baik. Dua potongan ayat ini, iaitu firman Allah fi adnal ardi pada ayat yang kedua, dan juga fi bid'i sinin pada ayat yang keempat. Baik, surah Rum ini pada permulaannya hanya pada 6 ayat yang pertama itu Allah mengisahkan mengenai bangsa Romawi yang berperang dengan Parsi. Mereka ini telah bermusuh lama. Dan pada peperangan itu, bangsa Romawi telah kalah. Dan Allah kisahkan dia pada permulaan surah Ar-Rum ini. Maka Allah kata, Alif Lam Mim Ghulibatir Rum fi adnal ardi. Mana kita nak lihat, Allah kata urusan dia lah, walillahil amru min qablu wa min ba'd. Allah lah yang menguruskan ketika bangsa Romawi itu kalah, dan nanti ketika bangsa Romawi itu menang. Baik, antara perkara yang menarik tentang Al-Quran ini, kadang ia membawakan satu ayat yang bunyinya macam biasa je. Tapi sebenarnya ia mempunyai makna yang besar. Allah nak tunjukkan perkara yang lain. Ketika mana ayat ini turun, para sahabat membaca fi adnal ardi dan juga membaca fi bid'i sinin, ya? Tetapi mungkin ada para sahabat yang tahu apakah maksud dia, dan mungkin ada yang tidak tahu. Tapi para sahabat hanya mengambil ayat itu kerana datang pada Allah, dan dia tak ada banyak tanya. Maka Allah sebutkan dalam permulaan surah Ar-Rum ini, Allah sebut fi adnal ardi. Allah nak bagi tahu tempat berlakunya peperangan di antara Rom dan juga Parsi itu berada fi adnal ardi, di permukaan bumi yang paling rendah. Mungkin tuan-tuan dan puan pernah dengar mengenai ini, iaitu mukjizat Al-Quran. Mungkin pada 10-20 tahun, mungkin pada zaman yang terbaru ini,
setelah adanya sains dan sebagainya, orang mengkaji, Allah firman fi adnal ardi, pada permukaan bumi yang paling rendah, dan apabila dikaji di tempat peperangan antara Rom dan Parsi itu, iaitu di mana? Di laut, sekitar Laut Mati. Sekitar Laut Mati di Jordan itu, memang di situlah permukaan bumi yang paling rendah sekali. Permukaan bumi yang paling rendah dalam dunia ini berada di Laut Mati. Itulah dia, the lowest ground, the lowest land on the earth. Itu dia di tempat berlakunya peperangan antara Rom dan juga Parsi. Ketika Nabi SAW mengucapkan fi adnal ardi, Nabi tak tahu pun tentang sains. Nabi tak pergi pun dekat sana. Nabi tak pergi mengkaji pun tempat itu. Adakah itukah tempat yang paling rendah? Tak. Nabi hanya membacakan apa yang diwahyukan kepada dia daripada Allah. Tetapi Allah Maha tahu. Allah bukan saja nak bagi tahu mengenai kekalahan Rom, Allah bukan saja nak bagi tahu tempat peperangan itu, tapi Allah nak bagi tahu mukjizat. Allah nak bagi tahu hebatnya Al-Quran, benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang peperangan itu setelah dikaji memang dia berada pada permukaan bumi yang paling rendah sekali. Memang fi adnal ardi. Itulah kehebatan Allah. Allah memang sangat hebat. Kehebatan Al-Quran dan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana tidak mungkin Nabi Muhammad dapat tahu itu adalah permukaan bumi yang paling rendah. Kerana apa? Kerana tidak ada dulu alat untuk mengkaji. Nak kena lihat satu dunia. Adakah betul ini tempat yang paling rendah? Tidak ada teknologi ketika itu. Tapi pada waktu zaman kita yang ada teknologi boleh mengkaji ini, kita dapat maklumat bahawa permukaan bumi yang paling rendah adalah pada di Dead Sea itu, di Laut Mati, seperti mana yang Allah sebutkan fi adnal ardi. Baik, kemudian Allah sebutkan setelah itu fi bid'i sinin. Perkataan bid'i ini dalam Quran ada 2 kali saja disebut. Sekali di surah ini dan sekali lagi kalau tak salah saya pada surah Yusuf, surah yang ke-12. 2 kali je disebut. Bid'i ini dia menunjukkan bilangan. Bid'i, perkataan bid'i, bukan bid'ah. Bid'ah maksud dia barang-barang. Bid'i dia menunjukkan kepada bilangan. Dan bilangan tu pula di antara bilangan di antara 3 hingga 9. Spesifik. Ini sahaja. Tak keluar daripada sini. Tak kurang daripada 3, tak lebih daripada 9. Ada, saya mendengar satu kajian itu, dia katakan juga bid'i ini juga masuk 3 hingga 9.9. Itu termasuk. Asalkan bukan 10, maka semua itu termasuk dalam bid'i. Dan bangsa Romawi ini sekali lagi berperang dan menang. Ada riwayat mengatakan ia adalah setelah 7 tahun. Ada yang mengatakan 9 tahun. Bahkan ada yang mengatakan ia pada 9.9 tahun. Maknanya 9 tahun 9 bulan ketika berlakunya kemenangan bangsa Rom ketika berperang sekali lagi. Maka Allah menggunakan perkataan bid'i itu, Allah nak hadkan 3 hingga 9 je. 3 hingga 9. Tak lari daripada itu, confirm akan ada 3 hingga 9. Dan memang benar ianya terjadi antara 3 hingga 9 tahun. Tak lebih daripada itu. Ketika menangnya Parsi ke atas Romawi, ketika itu musyrikin Mekah bergembira. Kerana apa? Kerana Parsi ini dia bangsa Majusi, dia menyembah api. Maka musyrikin Mekah suka bergembira. Tetapi kaum muslimin berasa agak sedih dengan kekalahan bangsa Romawi. Dan ada diriwayatkan ada seorang daripada musyrikin Mekah, dia bertaruh dengan Abu Bakar As-Siddiq. Diriwayatkan ketika ini larangan berjudi belum lagi turun. Dia kata nanti
Rom akan menang, Parsi akan menang. Musyrikin yang kata nanti Parsi akan menang lagi sekali. Abu Bakar kata tidak, Rom akan menang. Sebab dah turun ayat ni, maka Abu Bakar kata tidak, Rom akan menang. Maka mereka bertaruh dengan 100 ekor unta. Dan memang ternyata dalam 3 hingga 9 tahun itu memang Rom menang perang ke atas Parsi. Dan Abu Bakar dapat 100 ekor unta itu dan dia sedekahkan kesemuanya. Ini adalah riwayat sahaja. Saya pun tak sempat nak cek kebenaran riwayat itu. Baik. Maka dalam 4 ayat ini Allah telah menunjukkan mukjizat Al-Quran. Boleh cerita tentang sains, kan? Boleh tahu tentang permukaan bumi yang paling rendah, dan boleh tahu secara tepat kadar masa itu bila akan menang balik Rom ke atas Parsi. Ini semua boleh terjadi dan tidak mustahil kerana ianya datang daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau ia datang daripada manusia, dia mungkin benar, mungkin tidak, kan? Kadang orang buat keluar statement pun lepas tu tarik balik. Kadang fakta sains pun lepas nanti 5, 10, 15 tahun dibuktikan salah. Sebenarnya begini dan begini. Tapi apa yang dinyatakan dalam Quran tidak mungkin salah. Dan banyak fakta-fakta berkenaan sains yang Allah letakkan dalam Al-Quran, dan memang begitulah, setelah dikaji memang begitulah secara tepatnya, itulah dia. Kerana mukjizat itu datangnya daripada Allah Azza wa Jalla.